besarkan sikit. Okay. Isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ada 13 dan awak ingat perkataan ni, ahik. Ahik. Ahik, cara mudah nak ingat ni. Ahik. A Arab, H hamba, I Israel, Q Quraisy. Q Quraisy. Okay. Lepas tu ingat nombor ni. 4216. 4216. 4 dari kalangan Arab, A. 2 dari kalangan hamba. 1 Israel, Bani Israel. 6 orang dari kaum Quraisy. Itu keturunan dia. Okey, cara mudah nak ingat. Okey. Lepas tu yang ni dah tahu dah kan. Khadijah, Sayyidatina Khadijah adalah isteri pertama yang sangat dicintai Nabi. Nabi tak kahwin dengan 12 orang lagi tu semasa Khadijah masih hidup. Khadijah ni wafat sebelum Nabi hijrah lagi. Ingat yang tu. Okey, itu tahun kita cerita. Ni Rasulullah tidak berkahwin sehingga Khadijah wafat. Okey, lepas tu kita masuk satu persatu. Okey. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Dia keturunan suku Asad. Okey. Terkenal dengan jutawan yang banyak melabur kepada perjuangan Islam, Khadijah. Seterusnya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, keturunan Bani Najjar di Madinah. 3 adalah Aisyah binti Abu Bakar. Siapa yang nama Aisyah tu kan? Ejaan awak dalam Jawi macam ni lah. Aisyah sebenarnya eja macam ni. Okay. Kalau awak jumpa tulisan Rumi, dia ada apostrofi macam ni. Ni biasanya huruf Ain. Aisyah binti Abu Bakar. Kita tengok sini kita dah tahu dah. Oh, ini anak Abu Bakar As-Siddiq. Keturunan Bani Tamimi. Dan gelaran Aisyah adalah Humairah. Humairah. Humairah maksudnya kemerah-merahan. Sebab pipi Aisyah diceritakan putih kemerah-merahan. Isteri Nabi ni semua jelita lah. Okay, yang seterusnya Hafsah binti Umar. Ini adalah anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay. Bani Adi, Quraisy. Yang seterusnya Hindun binti Abi Umayyah, keturunan Bani Umayyah, yang terkenal dengan gelaran Ummu Salamah. Suami dia Abu Salamah wafat. Okay, jadi dia jadi janda maksudnya. Okay. Untuk pengetahuan awak, kalau kita belajar sirah tahun 4 dalam perang Uhud, ada seorang yang upah Wahsy supaya bunuh Hamzah, bapa saudara Nabi. Orang perempuan tu nama Hindun. Hati-hati, bukan Hindun yang tu ni. Yang tu Hindun isteri Abu Sufyan. Ni Hindun lain, Hindun binti Abi Umayyah. Aku silap faham. Okay, next, nombor 6. Ramlah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan, ingat lagi nama ni? Ini adalah pemimpin Quraisy, pemimpin musuh Islam dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Tapi akhirnya dia masuk Islam lah. Tapi anak dia awal lagi masuk Islam. Ramlah binti Abu Sufyan, Bani Umayyah, dikenali sebagai Ummu Habibah. Okay, next, Zainab binti Jahsy. Zainab ada 2 orang nama isteri Nabi. Nama isteri Nabi yang lain, kalau awak boleh ingat, sekadar nama depan dia pun dah okey dah. Khadijah, Saudah,
Aisyah, Hafsah. Tapi Zainab awak kena hafal nama dia berserta dengan binti. Sebab ada 2 orang. Zainab Jahsy, Zainab Khuzaimah. Tuh. Zainab Jahsy dikenali sebagai Ummu Hakam. Zainab Khuzaimah dikenali sebagai Ummul Masakin, ibu bagi segala orang-orang miskin. Mempunyai sifat belas kasihan yang tinggi pada orang miskin. Keturunan Bani Hilal. 9. Juwairiyah Al-Haris, kabilah Khuza'ah. Nama dia masa dia kafir adalah Barrah. Okay. Dia asal dia tawanan perang Bani Mustalik. Lepas tu Nabi merdekakan dia. Lepas tu Nabi berdakwah dia. Dia masuk Islam pada tu. Sebelum balik daripada perang, sebelum balik ke Madinah, dia masuk Islam. Lepas tu Nabi meminang dia. Dia pun kahwin dengan Nabi. Maksudnya Juwairiyah ni ada kisah yang menarik. Nanti kita akan belajar dalam perang Bani Mustalik. Hebat ni. Okay. 10. Maimunah Al-Haris dari Bani Hilal. Maryah Qibtiyah, kalangan hamba. Maryah Qibtiyah ni asalnya hamba abdi. Masa tu kan masih ada sistem hamba. Yang Maharaja Mesir, Raja Mesir bagi hadiah kepada Nabi. Salah satunya bawal, keldai, dan satu lagi hamba abdi perempuan, Maryah Qibtiyah. Dan Raihanah adalah golongan hamba juga. Dan last kali adalah Sofiyah binti Huyai, keturunan Bani Israel. Kalau kita perasan, kan, isteri Nabi ni ada dari keturunan pelbagai. Ada keturunan bangsawan, ada keturunan hamba, ada keturunan Israel. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh ambil iktibar bahawa Islam ini tidak memandang keturunan. Siapa keturunan Bani Israel sekalipun, kalau dia masuk Islam, dia jadi mulia. Walaupun dia tu hamba abdi, dia masuk Islam, dia jadi mulia. Lebih-lebih lagi lah dia menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yes. Tengok sini sikit. Sumbangan dan jasa isteri Rasulullah. Memberi perlindungan kepada Nabi. Contoh dia adalah Khadijah semasa dekat Mekah. Sumbangan harta dan tenaga dalam dakwah Nabi. Khadijah lah jutawan Mekah pada masa itu. Dan seorang lagi adalah Zainab binti Jahsy. Ini. Okay. Kalau soalan tanya, siapakah 2 isteri Nabi yang paling banyak menyumbang harta? Ingat Khadijah, ingat Zainab binti Jahsy. Yang seterusnya, tempat menyelesaikan masalah agama dan rujukan hukum agama. Yang terkenal adalah Aisyah. Aisyah ni dia hidup bersama Nabi masa dia muda lagi. Okay. Dan bila Nabi wafat, dia masih muda lagi. Aisyah. Okay. Dan dia banyak menghafal hadis-hadis Nabi. Dan ada sahabat belajar dengan Aisyah tentang hukum agama. Terutama dalam bab hukum agama berkenaan dengan hukum kewanitaan. Aisyah. Sumbangan harta dan tenaga dalam peperangan. Ada isteri Nabi, bila Nabi berperang, Nabi buat undian dan siapa yang dapat join Nabi menuju ke medan perang. Dan memberi pendapat dan sokongan moral. Pentinglah. Okay. Yang seterusnya. Ada soalan setakat tu? Anzalah ada soalan? Ada. Boleh terus? Boleh. 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 Okay.
Okey, untuk pengetahuan awak, semasa awak UPKK, Khalifah Ar-Rashidin ni, awak cuma belajar seorang je, Abu Bakar As-Siddiq. Pelantikan Khalifah pertama, tu last tajuk UPKK. Dalam UPSRA, kita akan belajar 4 orang Khalifah Ar-Rashidin. Dipanggil Khulafa Ar-Rashidin. 4 orang sahabat yang menjadi khalifah. Okay. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, nama asal dia adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nama asal sebelum Islam adalah hamba Kaabah. Bila dia masuk Islam, ditukar nama dia kepada Abdullah. Dan gelaran dia yang terkenal, Nabi panggil dia Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang kita sebut Abu Bakar tu bukan nama asal dia, nama sebenar. Nama sebenar dia yang ni, Abdul Kaabah. Lepas tu dia masuk Islam, Abdullah bin Abi Quhafah. Ingat Nama ibu Salmi bin Sahar bin Umar. Yang ni jaranglah keluar dalam peksa. Yang ni kena ingatlah sedikit. Yang ni pernah keluar ni. Nama asal Abu Bakar. Keturunan bangsawan Quraisy, bukan calon-calon lah. Keturunan Quraisy yang mulia. Ya, ada soalan? Ketuk on mic, ada soalan? Ada? Ada. Tempoh memimpin, dia memimpin pendek je, 2 tahun 3 bulan. Lepas Nabi wafat, dia memimpin negara Islam seluruh dunia masa tu. Tapi berlalu selama 2 tahun 3 bulan. Sebab Abu Bakar wafat lepas ada tu. Nanti kita, ini tahun masih ini jarang keluar. Cuma awak kena ingat yang ni je. Ada kawan awak, dia tanya nota ni. Dia minta lah maksudnya. Nota ni memang kita dalam proses, insyaAllah kita menerbit dalam proses lah. Bila dah siap nanti kita akan bagi pada awak lah. Okay, lah. Okay. Lahir di Mekah lah, kawan karib Nabi. 2 tahun selepas Nabi lahir. Maksudnya Nabi lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar. Gelaran Abdul Kaabah yang tadilah. Gelaran kedua adalah As-Siddiq. Yang ni yang kita dah jumpa dalam UPKK. UPKK. Okay. Masuk Islam. Dia adalah lelaki dewasa pertama masuk Islam. Pun dah jumpa dalam UPKK. Pelantikan dia sebagai khalifah adalah melalui sistem syura atau perbincangan. Ni kena ingat. Okay. Di mana? Di Saqifah Bani Sa'adah. Di balai Bani Sa'adah dekat Madinah lah. Dan masa dia jadi khalifah, ni dah jumpa dari PKK juga ni sebenarnya. Berlakulah Bai'ah Saqifah dan Bai'ah Kubra. Okay. Pesanan dia yang terkenal, bangun dan tunaikanlah solat. Bangun dan tunaikanlah solat. Maksudnya solat sunat tengah malam ni. Kelebihan orang yang solat sunat tengah malam. Siapa yang selalu bangun kencing tengah malam kat Angan? Ada tak? Tak ada. Ada. Okey. Ada. Bangun kencing tengah malam tu, tak apalah, mengaku tak apa, tak salah. Kalau lah lepas awak kencing, awak terus ambil wuduk, solat 2 rakaat je. Dapat pahala. Ni, pesanan Abu Bakar. Okey. Kalau tak pernah sekali pun dalam hidup, kena ada walaupun sekali. Okey, solat tahajud. Paling malas solat 1 rakaat. Solat apa? Apa ingat? Solat. Malah yang aduh bangun ngantuk, bangun kencing apa begini. So ambil wuduk, nak solat 1 rakaat aja. Solat apa tu?
Dah belajar fikir solat-solat sunat. Marisa. Solat Solat witir. Solat Solat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Solat ganjil. Okay, sambung. Orang yang kuat adalah orang yang lemah pada tu. Abu Bakar kata, orang yang kuat, rakyat dia yang kuat adalah orang yang lemah pada pandangan dia. Sebab dia akan ambil harta orang yang kuat tu, keluar zakat, bayar pada orang yang lemah. Itu maksud dia. Taatlah aku sekiranya aku masih mentaati Allah dan Rasul. Akhlak dia berhemah tinggi, dermawan, suka buat kebajikan. Yang ni dah biasalah. Peranan mengislamkan para sahabat. Ada beberapa orang sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat, masuk Islam di tangan Abu Bakar. Merdekakan hamba. Dia dulu businessman berjaya. Peringkat awal Islam dekat Mekah, masa Islam tengah susah, banyak dia pergi beli hamba. Hamba yang diseksa oleh majikan-majikan kafir tu, dia beli, dia terus merdekakan. Dan dia membenarkan Isra Mi'raj, hijrah bersama Nabi, ramai-ramai sahabat lain, dialah yang Nabi ajak untuk hijrah sekali. Bila dia jadi khalifah, yang ni, menentang golongan murtad, dan zaman dia lah Quran mula dikumpulkan. Wafat. Okey. Cuaca terlalu sejuk. Jadi sebab kewafatan khalifah pertama adalah sakit kerana cuaca terlalu sejuk. Usia dia mati, wafat, sama macam usia kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Okey. Ada soalan bagi tahu saya terus je ni. Khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Nama asal dia Umar Al-Khattab. Ni memang nama asal dia. Kalau Bakar bukan nama asal, yang ni nama asal. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah. Ibu Atmah binti Hashim binti Al-Irah bin Abdullah. Dalam soalan UPSRA, jaranglah saya tak pernah jumpa lagi dia tanya nama ibu. Yang ni yang biasa tanya. Keturunan Bani Adi, Bani bangsawan Quraisy juga. Okay. Memerintah lama, 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Itu sebablah zaman Khalifah Umar ni, Islam berkembang luas. Rom jatuh, Parsi jatuh. Negara yang dijajah oleh Rom dengan Parsi, lepas satu-satu jatuh ke tangan Islam. Zaman Umar Al-Khattab. Palestine, yang lama dijajah oleh Rom, akhirnya dibebaskan pada zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar, okay, kalau ada tu, dapat balik pada orang kafir. Bebas pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ada tu, dapat balik kat Israel hari ni. Bila pula nak bebas Palestin tu? Kemungkinan besar adalah zaman Imam Al-Mahdi turun. Muncul. Okay? Dan Nabi Isa AS turun. Lahir dekat Mekah 13 tahun selepas lahir Nabi. Gelaran dia yang terkenal adalah Al-Faruq. Maksud Al-Faruq adalah pembeza antara hak dengan batil. Hak adalah kebenaran, batil adalah kepalsuan. Sampai diceritakan Umar Khattab ni, nak bagi tahu, kalau dia lalu satu jalan, syaitan akan lalu jalan lain, tak nak bertembung dengan Umar Al-Faruq. Dia punya gah dia, hebatnya Umar Khattab, syaitan tak nak bertembung laluan yang sama dengan dia. Dialah Umar Al-Faruq. Okey, tegas Umar ni, zaman Umar ni. Umur 33 tahun dia masuk Islam. Dia agak lewat masuk Islam berbanding sahabat yang lain. Tapi bila dia masuk Islam, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Dan dia antara sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi Allah.
Dia masuk Islam sebab mendengar adik dia baca Quran. Ni pun dah pernah cerita kan, dah pernah tengok video dah, movie yang orang buat tu. Dan satu lagi, dia pernah didoakan oleh Nabi. Nabi pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islam di antara dua orang. Seorang Umar Al-Khattab, seorang lagi Abu Jahal, Amr bin Hisham. Maka Allah memilih Umar Al-Khattab. Bila dia masuk Islam, Islam makin kuat. Umat Islam boleh beribadat secara terbuka. Oh, hebat Umar. Dia dilantik menjadi khalifah kerana wasiat Abu Bakar. Bila khalifah pertama dah nak wafat, maka khalifah pun panggil sahabat-sahabat ahli majlis syura, tanya. Maka ahli majlis syura pun bagi kelonggaran pada khalifah. Khalifah pilih. Maka Abu Bakar pun memilih Umar Al-Khattab sebagai khalifah kedua. Itu sebablah bila soalan tanya, bagaimanakah cara pelantikan khalifah Umar Al-Khattab? Jawab dia, wasiat ataupun lantikan Abu Bakar. Ingat tu. Kalau Umar Abu Bakar, syura, bincang ramai-ramai sahabat. Yang ni adalah wasiat khalifah pertama. Okey. Pesanan. Al-Quran sebagai panduan dan beliau akan mengikut apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar. So, ikutlah aku jika benar, tegurlah aku jika salah. Okay? Jangan menganiaya sesiapa pun. Zaman Umar ni memang rakyat takut lah. Ada satu cerita, Umar Khattab ni salah satu tabiat dia, dia suka menyamar. Waktu malam, dia berpakaian macam orang miskin, orang biasa. Dia bersama bodyguard dia, pengiring dia, orang ke gitulah. Dia pergi menyiasat rumah-rumah rakyat dia yang miskin. Okay? Siapa yang miskin, dia akan beri bantuan apa semua sekali. Ada satu kisah, dia lalu kat satu rumah, kat luar dinding rumah tu, okay? Seorang makcik ni, dia sedang bercakap dengan anak perempuan dia. Makcik ni dia meniaga susu. Dia perah susu unta, susu kambing, saya tak ingat. Okay? Lalu mak budak perempuan ni cakap, kita campur lah susu ni, untung lebih sikit. Maka anak perempuan dia kata, jangan mak, nanti Omar tahu, Omar Khattab ni, khalifah tahu, Amirul Mukminin tahu. Takut kan, bekas ni Al-Faruq. Lepas tu mak dia kata, tak apa, Omar tak ada sekarang, Omar tak nampak. Tapi anak perempuan dia kata apa? Ibu, kalau kita campur susu ni, memanglah Omar tak nampak, tapi Tuhan Omar nampak. Maka Omar dengar gitu, Omar pun bagi tahu dekat pengawal dia tu, kan, orang kanan dia tu, dia kata siasat siapa keluarga ni. Kenapa dia nak siasat? Rupa-rupanya Umar Al-Khattab ni nak jodohkan perempuan tu kepada anak dia, salah seorang anak dia. Nak bagi tahu berimannya budak perempuan tu, walaupun Omar tak nampak, tapi Tuhan Omar nampak. Dia bagi tahu dekat mak dia. Maka perkataan dia itu telah menarik hati Khalifah Umar Al-Khattab. Maka Omar pun meminang untuk anak dia. Itu kisah dia. Ni sikap dia ni tegas dan berani, adil dan disiplin, berhati-hati dan bertanggungjawab, kuat, bijaksana. Ni dah tahulah. Okay. Masa dia belum Islam pun dia dah terkena dengan gangster, mafia. Dia adalah satu level dengan geng-geng Abu Jahal tu. Bila dia masuk Islam, Islam menjadi kuat. Dan jasa dia yang terkenal adalah dia menubuhkan Baitul Mal
tempat menyimpan harta-harta negara Islam. Okay, duit zakat, duit ekonomi, harta rampasan perang kumpul satu tempat. Dan dia mengasaskan tahun hijrah yang kita guna hari ini. Dialah yang mengasaskan tahun hijrah Islam. Okay. Dan dia buat perubahan dalam melantik gubernur-gubernur dalam pentadbiran Islam yang makin luas. Kalau kita hari ini maksudnya menteri besar lah. Setiap negeri ada menteri besar. Siapa pengasas buat benda-benda gitu tu? Umar Al-Khattab. Cuma zaman tu dipanggil gubernur. Ketua pemimpin negara Islam, khalifah dekat Madinah. Negeri-negeri di bawah negara Islam, gubernur. Dan zaman Umar, Islam dapat diluaskan ke tanah jajahan Parsi dan Rom. Maka benarlah sabda Nabi. Nabi pernah bersabda beberapa tahun dahulu Rom dan Parsi akan tumbang ke tangan Islam. Rupanya peristiwa itu berlaku zaman Umar Al-Khattab. Walaupun dua kuasa besar dunia ini mustahil sama sekali kalau fikir logik akal akan tumbang pada tangan orang Islam. Sebab masa Nabi bagi tahu tu, orang Islam dalam keadaan susah. Nabi dengan sahabat tengah gali parit ni. Orang kafir nak atas serang 10,000 perang Khandaq. Dan Jibril datang bagi tahu Parsi dan Rom akan tumbang ke tangan Islam. Sahabat dengar, sahabat gembira. Padahal masa tu Islam sangat lemah lagi. Dan dua ni adalah gergasi negara kuasa besar dunia. Tiba-tiba dua ni tumbang masa Umar Al-Khattab. Lagi pahlawan gagah berani, dia dah tahu yang ni memerangi orang Islam yang murtad zaman Abu Bakar. Dia membantu sama. Wafat umur 63 tahun dan wafat ditikam oleh seorang musuh Islam yang menyamar masuk Islam, keturunan Parsi, yang menyelinap masuk menjadi makmum khalifah, menjadi imam solat subuh masa itu. Dia tikam Umar Khattab dari belakang 6 kali tikaman. Maka itulah menjadi sebab kewafatan khalifah yang kedua. Dan dikebumi sebelah makam Nabi. Abu Bakar pun sebelah makam Nabi, Umar sebelah makam Nabi. Kalau awak perasan, sepanjang kita belajar sirah, tokoh-tokoh sirah yang hebat-hebat, tokoh-tokoh Islam kita yang hebat, mesti dia dibunuh dengan cara curi. Macam Hamzah, Asadullah, ditikam secara curi oleh Wahsy. Tengok Umar Khattab, ditikam secara belakang oleh musuh Islam. Okay, itu sahaja untuk malam ini.